Tapi dia nampak seorang perempuan yang ditakcam. Famarra rajulani minal ansar. Fa'asri'a. Lalu kedua-duanya mempercepatkan berjalan. Bila dia nampak Nabi dengan seorang perempuan, dia tak tahu, dia pun cepat jalan. Lalu Nabi pun terus menahan kedua-duanya dengan berkata, ala rislikuma innaha Safiyah. Berhenti, tunggu sekejap. Lalu Nabi pun pergi dekat-dekat dengan dua ni. Ini adalah Safiyah, isteri dia. Dia sebut Safiyah tu, dia tahu dari Nabi. Maka dua orang sahabat ini pun dengan segera berkata, ya Rasulullah, kami tidak akan sangka buruk pada kamu. Maka Nabi kata, inni akhsha an-yuqdhafa fi qulubikum syarra. Aku cuma bimbang akan ada syaitan lontarkan perasaan syubhah, ragu dalam hati kamu. Sebelum syaitan lontar, aku clearkan dulu. Nampak? Clear dia sebelum datang. Maka itu cara dia. Lalu kita jangan pandai-pandai dia pakai bir punya botol, nanti dia akan datang syubhah. Dan tu orang kata kau minum arak, kau arak tak faham juga arak di botol bir kosong alkohol. Apa orang minum lalu cek pasal. Okey. Habis. Macam mana kalau kita menghadiri majlis yang dihidangi arak? Even we went there, it doesn't mean we are drinking arak. Hukumnya haram. Kerana Allah sebut dalam surah An-Nisa, salah saya, yang mana Allah kata, macam mana ayat ni? وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Tak salah ni surah An-Nisa 145 tu. Ataupun ceklah surah Al-Baqarah 45 ke, An-Nisa 45 ke, Al-Imran 145 ke, tapi 145. Baik, artinya Allah kata apabila diturunkan kepada kamu ayat-ayat Al-Quran dan kamu nampak ayat itu dihina dalam satu majlis, dipersendakan dalam satu majlis, kamu jangan duduk dengan majlis tersebut. Jangan duduk. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampailah mereka menceritakan benda yang tak menghina Al-Quran, barulah kamu boleh duduk balik. Kalau kamu degil, Allah kata innakum idzan mithluhum, kamu akan tergolong dalam kumpulan tersebut. Dan Allah kata sesungguhnya Allah menggabungkan orang kafir dan munafik dalam satu kapal. Maka even it doesn't mean we drink arak walaupun tak boleh beli. Lagi ada arak tu penghinaan. Okey. Jadi soalan kita tangguhkan, kita masuk sesi pembentangan akhlak kerana masa sudah mencemburui kita. Alright? Saya akan jawab kat depan ni. Refat akhlak ni jawab. Refat akhlak. Muamalat kita tangguh sebab dia berat. Besok kita bagi berat. Lepas dah tidur besok, sarapan dia berat balik insyaAllah. So kita ambil ringan-ringan pada malam ni. Akhlak. Yang pertama sekali, kepentingan akhlak. Pentingnya disebutkan oleh Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, maknanya Nabi sampai boleh konklusikan keputusan baginda ni adalah menyempurnakan kecantikan akhlak. Seolah-olah agama itu akhlak, akhlak itu agama. Risalah Nabawiyah itu adalah akhlak, akhlak itu adalah risalah Nabawiyah. Itulah besar ni hadis yang sahih.
Ditanyakan kepada Nabi, an aktsari ma yudkhilun nasil jannah. Ditanya kepada Nabi, apakah yang menyebabkan paling ramai orang masuk syurga? Maka Nabi kata, taqwallahi wa husnul khuluq, iaitulah takwa kepada Allah dan juga kemuliaan akhlak. Takwa ini pernah diterjemahkan oleh para sahabat sebagai berjalan di satu lorong yang berduri dengan penuh berhati-hati. Itu dia takwa. Duri itu, lorong itu adalah hidup dalam dunia. Duri itu adalah dosa-dosa. Jalan itu dengan penuh teliti, tak terpijak dosa yang merupakan periuk-periuk api. Jadi itulah dia takwa. Takwa juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain yang sahih. Lam yablughul abdu darajatal muttaqin hatta la yada' ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun. Artinya, tidaklah sampai seseorang kamu darjat bertakwa sehingga kamu meninggalkan sesuatu yang tak apa kot. Jenis-jenis gitu tau. Jenis-jenis mutasahil dia sebut bahasa Arab. Ataupun dalam bahasa Melayunya apa sebut? Indah tak indah. Meninggalkan indah tak indah kepada indah yang indah-indah. Ambil berat, peduli kerana bimbang, takut-takut jatuh di dalam dosa. Itulah takwa. Dan banyak lagi Ali karamallahu wajah pernah sebut al-khawfu minal jalil. Antara maksud takwa adalah takutkan kepada Allah punya azab. Apa lagi? Tak apalah, cukup lagi. Okay? So, jadi itu adalah takwa dan husnul khuluq. Kenapa disebut dua berbeza? Adakah takwa itu berbeza dengan husnul khuluq? Adakah dia dua yang berbeza? Contohnya amal ma'ruf, amal soleh dengan amal ma'ruf nahi munkar. Dan disebut dalam Quran benda yang seolah-olah berbeza. Kenapa disebut berbeza? Jawapannya, itu adalah uslub Al-Quran. Disebut am, kemudian khusus selepas am. Maknanya, kebaikan akhlak itu adalah daripada takwa, tetapi dia mempunyai kepentingan yang luar biasa, menyebabkan Nabi menyebut dia secara separate selepas itu, in isolated. Habis. Dan Nabi juga berdoa setiap kali melihat cermin dalam hadis yang sahih, Allahumma hassanta khalqi, ya Allah, kamu telah pun mencantikkan kejadianku, maka cantikkanlah akhlak. Cantikkanlah akhlak. Ahsani taqwim disebut dalam Quran. 4 jalan nasihat, 4 nasihat kepada jalan akhlak. Yang pertama sekali disebut oleh para ulama, kalau kamu nak jalan untuk mendapat akhlak yang mulia ni, carilah guru yang mampu menelaah jiwa, namanya guru mursyid. Ini yang menyebabkan ramai orang pergi cari kumpulan tarekat dan tasawuf, sebab guru-guru itu kebanyakannya mendakwa mereka kasyaf. Maka ini menyebabkan orang suka menghampiri guru-guru begini, kerana mereka merasakan boleh membawa kepada hati nurani yang murni. Wallahu a'lam. Yang kedua, mencari rakan yang saleh. Appoint dia. Kamu ni aku paling yakin dan paling aku yakin. Tolonglah beritahu keaiban aku bila mana ada aku lakukan. Minta dia nasihat. Dan Umar pernah memuji orang yang memberitahu, membongkarkan keaiban, kelemahan dia, kesalahannya, tetapi dengan cara yang tertutup. Rahimallahu imra'an uhdi ila ulum. Allah berahmatilah bagi seseorang yang menghadiahkan aku maklumat tentang aib-aib aku yang aku buat, maka supaya aku boleh mengubahnya. Okey. Yang ketiga, ketahuilah kelemahan akhlak kita daripada musuh-musuh kita ataupun pembenci-pembenci kita. Daripada situ kita dapat tengok view from the different angle. Kalau orang-orang yang suka kita, dia akan puji kita. Tak betul-betul dia puji. Orang yang tak suka, dia akan cari salah. Dia akan cari ada tergelincir sikit, ada pointnya, pop dia guna. Bagus juga supaya kita tak bagi dia point sikit pun lepas tu. Yang keseluruhnya, bercampurlah dengan manusia, kenali keburukan akhlak dan jauhi. Kalau kita tak on practical, kita tidak akan tahu bahawa ini buruk, ini jahat. Ini ada manusia tergamak buat. Maka kita akan tahu. Sebagaimana Nabi Isa pernah ditanya, man addabaka, siapa yang
mengajar tarbiyah, adab